Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat petang semua. Saya harap semua orang sihat, walafiat dan makan, membesar dengan sebaik. So, welcome back. Selamat kembali ke second semester bersama kita lagi. Tak ada apa nak cakap. Okay, so saya teruskan kepada topik-topik yang akan awak belajar pada SEM ini. So basically, chapter pertama yang kita akan belajar hari ini iaitu limits. And then, topik besar dia ada 3 lah actually. Limits, differentiation dengan integration. So kita masuk ke chapter 1, limit. Macam biasa, kalau ada soalan boleh terus on mic ataupun type saja dekat chat tu, nanti saya baca. So limit ni apa? So limit ni basically it is a study untuk kita baca macam mana graph to behave. Okay, so study tentang macam mana graph to behave. Kita study graph lah. So basically kita akan tengok of course dekat nilai X dan juga nilai Y. So kadang-kadang ada graph yang dia ada asymptote tau. Contoh macam graph ni awak dah familiar. So ini graph 1 per X. Okay, so contoh kalau kita nak kata apa limit X approaching 0 untuk function 1 over X. So basically ini dia nak tahu apa yang berlaku kepada nilai Y bila X menghampiri kosong untuk 1 per X. So ini hanya dikata, saya tulis apa nilai Y bila nilai X menghampiri, bukan exactly tau, menghampiri sesuatu nombor lah. Okay, so menghampiri ni lah yang awak tengok dekat video YouTube tu, dia cakap keyword dia dekat sini adalah approaching. Approaching. So sebab tu dekat lim tu, bawah lim tu kan ada X anak panah something nombor. So itulah maksud anak panah ni, approaching, bukan exactly. Kalau exactly dia akan tulis X sama dengan A. Okay, so properties of limit. So basically tips dia, setiap orang akan dapat lim dia masing-masing. So lim ni penting bila mana, saya tulis kat sini, lim X approaching number. So benda ni, bila awak dah balik sini nanti dan exam secara bertulis, okay, wajib tulis lim ni. Selagi mana jalan kerja awak ada X. Selagi ada X dalam jalan kerja. Okay, so contoh kita ada lim X approaching 2, X square minus 9 over X minus 9 contoh. And then lim X approaching 2, X minus 3, X plus 3 and then X minus 9. So dekat second step ni tak boleh kalau tak tulis lim. Sebab apa? Sebab dekat jalan kerja kita di sebelah kanan ni masih ada X. Okay, tu maksud saya, selagi mana dalam jalan kerja ada X, kena tulis lim. Okay, so properties dia pun awak dah tahu dah. Dekat dalam awak punya nota ada, dekat YouTube pun ada. So saya tunjuk yang simple sajalah ya. So basically saya boleh bahagikan secara simpelnya kepada 4 benda. So yang pertama, macam ni je constant. Constant K. So kalau kita ada constant K, contoh lim KF untuk function F. So kita boleh take out that function, bawa keluar and then kita calculate untuk lim F sahaja. And then untuk operasi tambah tolak. So kalau kita ada lim F G ditambah atau ditolak, kita boleh asingkan dia. So macam yang saya cakap, setiap orang akan dapat lim dia masing-masing. Lim F plus or minus lim G. Okay, so kalau kita darab, sama juga. So kalau F dengan G tu dua function tu didarabkan, kita boleh pisahkan dia lim F darab lim G. Dengan syarat, kan dekat bahagian bawah tu ada X approaching something kan, number kan. So dia punya approaching number tu mesti sama, tak boleh berbeza. Okay, so what happen if F dengan G dalam bentuk bahagi ataupun fraction? Sama juga. So kita boleh bagi satu lim dekat F and then bagi satu lim dekat G. Okay, so property ni penting bila mana dia tanya soalan untuk simplify. Okay, so kalau setakat soalan dalam tutorial tu memang easy lah, kecuali soalan satu yang ramai tak buat. Sebab itu ter-advance. Soalan satu tu basically awak kena tengok video part 3/5. Sorry. So, kita pergi ke slide yang seterusnya. So, kat sini saya discuss terus exercise 1.1a dekat nota. Okay. So, dekat sini dia bagi limit untuk F adalah 4, limit G negatif 5 dan limit H adalah 2. And then, apa yang berlaku di soalan A sini, sebelum awak jawab soalan-soalan macam ni, awak kena pastikan dia punya approaching value tu sama. Kalau tak sama, tak boleh apply. Okay, so sebab ni sama dan kalau kita nak apply kita punya property tadi, kita boleh bagi satu lim dekat F
And then bagi satu lim dekat G. And then kita nampak ada 2 kat situ. So 2 kita boleh bawa keluar dan bagi lim dekat H. So dekat sini semuanya X approaching 0. So kita masukkanlah 4 tambah negatif 5 tolak 2 kali 2. So kita akan dapat jawapan dia negatif 5. Kalau jawapan saya kira lain daripada awak, bagi tahu kan. Takut tersalah kira, kalkulator saya hilang. Okay, so kat sini saya tulis warning lah. Pastikan approaching value sama. Okay, so kita pergi ke soalan B. So dekat sini pun boleh terus asingkan siap-siap dia punya lim dekat semua orang. So kita ada fraction dekat sini and then kita bagi lim dekat G, X approaching 0, GX and then multiply dengan lim X approaching 0 untuk H. Kemudian bagi lim dekat orang kat bawah tu. So semua orang berhak dapat lim. Okay, so kita masukkanlah and then G ni adalah negatif 5 kan tadi and then H adalah 2, F adalah 4. So terus je tekan kalkulator, awak akan dapat jawapan negatif 15/2. Okay, so kalau awak congak, awak akan dapat negatif 30/4. So ini, tak boleh tinggal macam ni kena kecilkan. Mesti dapat macam ni. Okay, so saya zoom out. Siapa yang belum try tu boleh screenshot. Kita pergi ke tutorial question. So saya terus lompat ke soalan 2 lah. Miss, tak boleh perpuluhan ke jawapannya? Boleh. Dapat point 5 kan? 7.5 ke? Okay, so kita pergi ke soalan 2. Soalan pertama tu saya akan sentuh hari Khamis nanti. Okay, so untuk soalan ini, sama juga, bagi lim dekat semua orang. So perhatikan, approaching value untuk semua lim mesti sama. Tak sama, tak boleh. No. So bagi lim untuk fx, bagi lim untuk gx, lim hx dan juga lim fx. So asingkan terus. Jangan lupa tulis approaching value walaupun dia nampak macam leceh gila nak tulis kecil-kecil kat situ. Tulis. Oh, by the way, cara tulis dia jangan tulis macam lim and then kat sini x approaching 2. Macam mana cakapnya dia sama besar? Jangan. Kalau benda ni awak tulis sama besar, so awak punya f tu mesti macam ni. Maksudnya ini mesti sama besar macam itulah. Cara tulis dia. Jangan tulis jaga pelik-pelik. Okay, so kita teruskan. So lim untuk F adalah 1, G adalah 10 and then tolak H negatif 7 and then F adalah 1. Okay, so awak boleh terus tekan calculator exactly like this. Kalau awak macam ni, kalau awak rasa yang awak akan cuai untuk combinekan benda ni jadi positif, terus dia buat kurungan ni sekali bila awak salin dalam calculator. So bila kita kira, tekan kalkulator, kita akan dapat jawapan dia 71/10 ataupun 7.1. So that's for question A. And then untuk soalan B, easy peasy. Sama juga dekat sini kita boleh bagi lim, asingkan dia untuk 8. Kemudian untuk F dengan G, kita ada lim F darab dengan lim G. So X approaching negative 4, X approaching negative 4. And then kita masukkan nilai dia. So lim untuk constant is constant. Mana better madam, jawapan pecahan atau perpuluhan? Saya lebih suka pecahan. Contoh kalau kita ada 1/3. Ini adalah 0.33333 tak habis-habis. So instead of tulis 0.33, ini tak accurate kan? Mana yang lebih accurate? Of course lah, 1/3. So kalau tanya saya suka jawapan pecahan. Tapi kalau perpuluhan tu tak boleh convert sebagai pecahan, tulis je lah perpuluhan. No problem. Apa tadi? Tolak. And then lim F adalah 1 darab dengan G adalah 10. So basically jawapan dia adalah negatif 2. Masih senang. Ini belum masuk kes pertama, kedua, ketiga belum. Okay, so ini hanya operation on limit sahaja. Di mana kita study dia punya properties. So untuk C, tak complicated pun, basically awak boleh pecahkan dia kepada 2 ketul macam ni. And then setiap ketul tu boleh dapat lim masing-masing, macam biasa juga. So kalau saya masukkan dekat sini, lim X approaching negative 4 untuk 1. Terus dia asingkan dan bagi semua orang lim. So kalau peperiksaan tu bertulis, tulis je macam ni terus, tak ada masalah pun. And then lim 3, X approaching negative 4 minus lim mid X approaching negative 4 for fx over limit X approaching negative 4 for gx plus limit X approaching negative 4 untuk hx. So to be safe, please buat kurungan. Okay,
selamat. Confirm selamat jika buat kurungan. So, kita masukkan dia punya value, limit untuk constant, always dapat constant 1 over negatif 7 tambah, and then limit untuk constant 3 ni, so kita akan dapat balik 3, tolak, limit untuk F adalah 1 per 10 tambah negatif 7. Okay, so kalau kalkulator awak, kalkulator yang canggih sikit tu, so awak boleh copy je everything yang ada dekat sini. Salin je mengikut dengan dia punya pecahan, dengan dia punya kurungan, ikut je sekali, terus je, and then awak dapatlah 11 per 21. So kalau tak ada kalkulator, congak lah. Okay, so kita pergi ke soalan D, saya buat semua soalan terus, senang. So dekat sini sepatutnya kita akan ada asingkan kepada 2 ketul, like this, and then bagi setiap orang dia punya lim. So 2 tu saya terus bawa keluar, and then kita ada lim x approaching negative 4, hx minus lim. Actually dekat 1 tu kalau kita tak tulis lim pun tak apa, sebab kita tahu lim untuk constant is always constant. And then hx, limit x approaching negative 4, hx, plus saya terus bawa keluar 3, lim fx. Okay, so buat kurungan untuk selamat. So masukkan kita punya nilai. So untuk H 2 kali negatif 7 tolak 1 per, so kita ada negatif 7 tambah 3 kali 1. Okay, so salin saja dalam kalkulator, exactly like that. Or if you want to simplify, tolong berhati-hati. Okay, simplify dulu apa yang ada dalam kurungan di bawah ni. And then kurungan yang situ, and then barulah kalau nak tekan kalkulator, tekanlah. Tapi better tekan kalkulator dekat step ni terus. Salin je sebiji. So kita akan dapat jawapan dia negatif 55 per 4. Ataupun perpuluhan yang setara dengannya. Okay, so dekat sini memang terlalu senang. Saya terus masuk ke kes 1 di mana, so dekat sini sebelum saya masuk kes 1 ni, untuk limit di tahap PDT ni sepatutnya limit ni dia ada 5 kes. 5 kes. Tapi untuk PDT awak belajar 3 kes sahaja, di mana kes pertama adalah yang kita akan belajar sekejap lagi ni. And then kes kedua kita akan belajar hari Khamis berserta dengan kes ketiga. Kalau sempat saya masuk hari Khamis tu juga. Okay, so kes kedua ni bila mana awak substitute awak akan dapat 0 per 0. Kes ketiga bila mana awak substitute awak akan dapat undefined, which is number over 0. So ni undefined, kita tak boleh ada kosong dekat bahagian bawah pecahan. Okay, so sebelum kita pergi ke kes 1, 2, 3, bila mana awak jumpa soalan limit, perkara pertama yang harus awak lakukan adalah substitute. So sebelum kita solve pergi kepada kes-kes yang tertentu, always substitute. Barulah kita boleh decide soalan yang dibagi kat kita tu kes yang keberapa. Okay, so sekarang kita akan study kes yang pertama lah. Kes yang pertama ni bila mana, saya dah tulis kat situ, bila mana kita substitute limit, kita akan dapat constant ataupun infinity. Infinity ni kalau kita punya approaching value tu adalah infinity lah. Sekejap saya nak kecilkan dia sebenarnya. Kecil sangat sana. Dah go. So dekat sini, apa tadi saya cakap? Kalau yang infinity ni, dia punya approaching value yang dekat bawah sini ni adalah x approaching infinity. Boleh macam tu. So benda ni awak akan belajar dekat PST nanti. Okay, so ada approach infinity dari kanan, approach infinity dari kiri. Sekejap lagi kita belajar hari Khamis. Okay, so sekarang kalau kita substitute dan dapat constant atau infinity, then it is our final answer sudah. Tak payah nak buat apa-apa, maka itulah kita punya final answer. Terus letak hashtag tu. Okay, so contoh dalam soalan ni, kalau kita substitute 2 dalam kita punya x dekat sini, so kita boleh terus dapat 2 kuasa 4 tambah 3 kali 2 tolak 5. Nampak tak dekat sini? Ada x tak dekat jalan kerja tu? Tak ada kan? Maksudnya, saya dah tak tulis lim. Kecuali dekat step ni, awak nak apply benda yang kita baru belajar tadi, properties. Contoh, awak nak apply properties tu, kita boleh asingkan dia macam ni. 3 lim x approaching 2, x tolak lim x approaching 2, 5. Ini masih ada lim. Sebab apa? Sebab orang ni masih ada x. Yang dekat sini, nak tulis boleh, tak tulis pun boleh. Dan kalau awak tak nak tulis semua benda ni pun, boleh juga. Okay, macam yang saya buat awal-awal tadi kan, saya terus substitute kan. Yes, boleh. So saya terus substitute tadi, 2 kuasa 4 tambah 3 kali 2 tolak 5. So kita akan dapat jawapan kita adalah 17. So, ini adalah constant. Constant adalah nombor. So, nombor ni tak kisah dia dalam bentuk nombor bulat ataupun pecahan, ataupun dia dalam bentuk eksponen ke, ataupun dia dalam bentuk pi ke, ataupun dia dalam bentuk contohnya sin 31 contohnya.
Boleh juga. As long as bila kita tekan calculator, dia ada value. Kosong pun boleh. Kosong which is kosong yang solid kosong, bukannya kosong per kosong macam kes 2. Bukan. Okay. So, 17. This is our final answer. So, ini saya ambil daripada tutorial question soalan 3. So, ni akan jadi homework lah. Soalan 3 ni. And then, kita try tengok soalan yang lain. So, what if kita ada cert? Okay. So, masukkan je. So, bila kita masukkan benda ni, masukkan 4 dalam kita punya X. So, kita akan ada square root 4 tolak 1 per 4 tolak 1. Yang kerja ni kena tunjuklah kalau kita periksa bertulis. Kalau peperiksaan masih dalam bentuk Google Form which is ABCD, then terus dia letakkan calculator. Okay, so kita akan dapat dekat sini 2 tolak 1 per 3 which is 1 per 3. So because it is a constant, then that is our final answer. Okay, so tak perlu pun asingkan macam yang kita belajar properties tadi. So properties tu tadi, lagi sekali saya nak tekankan properties tu kalau soalan tu minta untuk simplify. Ataupun biasanya soalan-soalan yang macam nak menguji awak punya kebat lah. Okay, so kalau soalan yang suruh cari value macam ni, tak payah nak asing-asingkan macam properties tadi, tak payah. Terus dia substitute, no problem. Okay, so biasanya untuk soalan cari value ni arahan dia mesti evaluate. Sebab dia nak value kan, evaluate. So maksudnya jawapan mesti dalam bentuk number ataupun find. So saya ambil lagi satu contoh soalan, soalan D. So dekat sini pun terus dia substitute 3 ni dalam kita punya X ini. Okay, so kita ada 5 and then 3 square plus 1 minus 8 over 3 plus 1. So basically kita ada 9 tambah 1, 10, 8 bagi 4, 2. So kita ada 50 tolak 2, 48. Okay, so easy lah. Habis. Okay, so itu saja untuk hari ini.